Sabah penerima terbesar pembangunan infrastruktur jendela. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nazri Fahmi dalam Berita Tengah Malam. Dimulakan dengan perkembangan berita di Sarawak, lebih 18 jam terapung di laut, dihempas ombak dan disengat ikan. 4 nelayan yang hilang di Kuching semalam akhirnya ditemukan oleh pasukan penyelamat kira-kira pukul 5.15 petang tadi. Koordinator misi mencari dan menyelamat daripada Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Lieutenant Komander Maritim Cik Muhammad Hafizuddin Cik Mahadi memaklumkan kesemua mereka ditemui sedang berpaut di serpihan pokok nipah di Kampung Sembera Asal Jaya dalam keadaan lemah. Lokasi penemuan adalah 8 batu nautika dari kapal dilaporkan karam malam tadi. Disebabkan life jacket yang diorang pakai itu, diorang dapat bertahan lamalah dalam air sebelum diselamatkan oleh penyelamat. Mereka telah dijumpai oleh bot nelayan lain yang melalui perairan terbabit sebelum menghubungi pasukan SAR. Operasi lebih 15 jam itu melibatkan seramai 48 anggota daripada polis, bomber, Angkatan Pertahanan Awam dan pasukan polis udara. Menceritakan detik cemas itu, salah seorang mangsa Haryanto berkata, menunggu saat untuk diselamatkan amat memberikan. Bersama-sama lah dalam air tu. Kemudiannya kau dulu je. Mendapat orang kah, telefon ke apa, kah langsung cari orang. Tapi orang dah sudah minta jangan nyawa ikan dah, betul orang dah nyawa ikan dalam air ya. Sebelum tu diselamat tu tong terapung di laut tak tadi. Oh, nang si terapung lah dah pergi terapung dah. Malam tadi, sekumpulan 5 nelayan termasuk 2 warga Indonesia dilaporkan hilang selepas bot mereka dilaporkan karam di Tanjung Po, Muara Tebas kira-kira pukul 10 malam. Terdahulu, seorang daripada mereka dijumpai selamat di Pulau Burung oleh nelayan tempatan kira-kira pukul 9.25 pagi. Masa lagi di Sarawak, 2 lelaki disyaki hilang selepas keluar memancing dari jeti Kuala Serupai, Tatau kira-kira pukul 5.30 petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tatau DSP Dennis Bunyam, operasi mencari dan menyelamat telah diaktifkan tengah hari tadi selepas menerima maklumat kira-kira pukul 10.49 pagi. Kedua-dua individu terbabit dikenali sebagai Kin Minsna, anak Kasim, 58 tahun, warga negara tempatan, dan Pendi Salim Hussein, warga Indonesia, dikatakan keluar memancing di platform Temana A. Kakak kepada Kim Minsna telah menghubungi mangsa meminta mereka balik kerana keadaan cuaca kurang baik dan mereka memberitahu akan balik. Cubaan kali kedua menghubungi mereka tidak berjaya. Sebuah beg berisi mayat ditemui pasukan bomber ketika menjalankan kerja-kerja pemadaman kebakaran sebuah kereta. Kejadian berlaku di hadapan bengkel di kawasan pedestrian Pulau Sebang, Melaka kira-kira pukul 7.20 pagi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Asisten Komisioner Muhammad Nur Yazid Idris berkata, pasukan bomber dari Balai Bomber dan Penyelamat Tampin mendapati terdapat sebuah beg berisi mayat manusia di tempat duduk belakang ketika melakukan pemeriksaan selepas memadamkan api. Muhammad Nur Yazid berkata, siasatan terhadap pemilik bengkel memaklumkan kereta berkenaan yang dipandu oleh seorang lelaki telah rosak di kawasan rehat dan rawat RNR Jejantas Aikroh pada Selasa lalu sebelum ditunda ke kedai tersebut. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Alor Gajah untuk proses bersiasat bagi mengenal pasti identiti mayat. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Terengganu menjalankan proses menyuntik antibiotik serta rawatan yang sewajarnya kepada kesemua kerbau milik Mowgli Malaysia Syukur Khamis. Ia merupakan jalan terakhir bagi menyelamatkan kerbau yang kesemuanya telah dijangkiti hawar berdarah.
Pengarah JPV Terengganu Dr. Muhammad Termizi Ghazali berkata, kesemua 57 ekor kerbau diberi ubat yang sesuai bagi memastikannya terus hidup. Tinjauan dilakukan di kandang milik Syukur dekat Kampung Kubang Bujuk, Kuala Terengganu mendapati para petugas sedang bertukulumus membuat suntikan antibiotik. Persiapan telah dilakukan tengah hari tadi sebelum suntikan mula diberi kira-kira 6.45 petang. Kepada tenaga yang telah terjangkit ini sukar untuk kita ramalkan. Biasanya kematian disebabkan oleh hawa berdarah ini sehingga 70%. So, walau bagaimanapun dengan rawatan sokongan yang kita berikan ini, kita berharap kerbau tersebut dapat bertahan dan membentuk imunitinya sendiri, antibody, dan dapat terselamat daripada wabak ini. Dr. Muhammad Termizi berkata, bagi ternakan di sekitar kawasan berkenaan yang tidak dijangkit akan melalui proses pemvaksinan minggu ini sehingga minggu depan. Nasib malang yang menimpa keluarga tersebut mendapat simpati rakyat Malaysia apabila 53 daripada 110 kerbau mereka mati secara berperingkat sejak 9 September lepas. Kita balik ke situasi COVID-19, 21 kes baru dilaporkan masing-masing 16 tempatan dan 5 kes import. Sabah masih mencatatkan kes tertinggi dengan 8 kes, termasuk 2 kes kluster Benteng. Satu lagi kluster baru turut dikesan di Samporna iaitu kluster Selamat. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Noh Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, kluster baharu yang dilaporkan itu merupakan kes indeks kluster iaitu kes ke-9,699. Wanita warga negara Malaysia berusia 32 tahun itu didapati positif COVID-19 pada 14 September lepas ketika saringan kemasukan ke Hospital Tawau bagi kelahiran pramatang. Hasil saringan kontak rapat dan pengesanan kes secara aktif, satu lagi kes positif telah dikesan yang merupakan pegawai perubatan yang merawat kes indeks. Setakat hari ini, 118 individu telah disaring dalam kluster ini dengan 2 kes dikesan positif sementara 116 individu yang lain masih menunggu keputusan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Hari ini, tiada kes kematian dilaporkan. 584 individu ditahan kerana ingkar PKPP semalam. Sebahagian besarnya adalah kegiatan dalam pub kelab malam 292 kes serta kesalahan tidak mematuhi penjarakan fizikal 224 kes. Manakala 18 kes ingkar melibatkan PKPD pentadbiran. Kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut memaklumkan daripada angka itu 568 individu di kompaun manakala 16 yang lain direman. Dalam operasi Benteng pula, 65 pendatang asing tanpa izin parti, masing-masing 3 penyeludup dan tekong ditahan. 10 kenderaan darat turut dirampas. Daripada jumlah itu, 27 parti ditahan di Kompleks Rakan Muda Bandar Penawar, Johor selepas cuba keluar dari Malaysia menerusi jalan yang tidak diwartakan. Di Rantau Panjang Kelantan, seorang warga tempatan ditahan PDRM selepas terbabit dengan kegiatan penyeludupan. Kita balik perkembangan di Sabah. Sabah adalah penerima terbesar projek pembangunan infrastruktur di bawah Jalinan Digital Negara Jendela yang dianggarkan melibatkan kos sebanyak 2.45 bilion ringgit. Kala itu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pelancaran gerbang Sabah yang merupakan komponen penting jendela dapat memantapkan lagi penyediaan infrastruktur digital negara. Pelan tindakan Jalinan Digital Negara khususnya gerbang Sabah ini. Saya berdoa semoga pelancaran gerbang Sabah pada hari ini akan menjadi titik mula kepada peningkatan keupayaan digital rakyat di negeri Sabah dan juga membuka peluang pada saudara dan saudari semua untuk menempa kemajuan yang lebih gemilang pada masa hadapan. Gerbang Sabah iaitu stesen pendaratan kabel gentian optik dasar laut di Tanjung Aru memperlihatkan usaha kerajaan dalam mengukuhkan komitmen dan penyedia perkhidmatan telekomunikasi.
kapasiti gerbang Sabah akan terus dipertingkatkan lebih 3 kali ganda daripada keupayaan asal 4 terabit sesaat TBPS kepada 12.8 TBPS dalam tempoh 3 tahun akan datang. 419 menara telekomunikasi baharu turut dibina di seluruh Sabah. Manakala 1,972 pemancar akan dinektaraf kepada 4G selain 251,166 tambahan permis akan disediakan dengan sambungan talian tetap gentian optik. Tan Sri Muhyiddin Yassin berucap melancarkan gerbang Sabah di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan pakej beta pelan khas untuk belia Sabah membabitkan seramai 20 penerima. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata dengan gerbang Sabah, penduduk berpeluang menikmati penghematan jauh lebar berkualiti khususnya di luar bandar. Menerusi inisiatif jendela, antara agendanya adalah untuk menambah baik liputan serta kualiti perkhidmatan jauh lebar Sabah dari tahun 2020 hingga 2022. Ia bagi memastikan kesalin hubungan melaksanakan penerapan teknologi yang bersesuaian dengan keadaan bentuk muka bumi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama syarikat-syarikat telekomunikasi turut melaksanakan projek demonstrasi 5G 5GDP di Sabah. 5GDP bertindak sebagai pemangkin dalam memupuk perkembangan ekosistem 5G secara holistik dan inklusif yang berupaya merangsang permintaan dan penerapan awal 5G di Malaysia. Di Sabah, kes-kes kegunaan 5GDP akan tertumpu kepada vertikal bandar pintar dan pelancongan sekaligus kerajaan melalui MCMC mengalu-alukan pelbagai industri terutamanya di Sabah untuk tampil menjayakannya. Semua pegawai pendidikan daerah PPD di Sabah diminta mengatur susun projek mengikut keutamaan termasuk projek naik taraf dan membangunkan semula bangunan sekolah yang daif di negeri ini. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin berkata memandangkan terlalu banyak bangunan-bangunan atau sekolah daif yang perlu dinaik taraf, ia dibahagikan kepada 7 kategori. Tambahnya, kategori pertama ialah sekolah-sekolah yang diisytiharkan secara teknikal tidak selamat oleh pihak Jabatan Kerja Raya. Kategori ini diberi keutamaan. Dr. Razi berkata terdapat juga sekolah-sekolah daif yang masih boleh diperbaiki dan peruntukan akan disalurkan untuk melaksanakan pembaikan itu. Lembaga Penyentuhan dan Pemulihan Tanah Persekutuan FEKRA sentiasa memastikan kebajikan peserta programnya terbela. Keutamaan adalah bagi yang tidak mempunyai pendapatan tetap dan kumpulan B40. Menurut pengurusi FEKRA Yamani Hafiz Musa, sejumlah 3.6 juta ringgit dividen telah dibayar kepada ahli dari tempoh 2013 hingga 2018 meskipun harga komoditi itu tidak menentu sejak kebelakangan ini. Ini untuk Ulu Sepitang saya, tapi kita ada beberapa projek lain di sekitar Beaufort dan Sepitang dan kita ingin memastikan biarpun dalam keadaan mencabar dari segi kebergantungan kepada harga komoditi sawit, di mana tahun lepas ianya agak menurun, tapi alhamdulillah pada kali ini ianya makin meningkat dan kita mengharapkan trend tersebut sambung supaya kita boleh terus membagi dividen kepada peserta-peserta kita. Beliau ditemui dalam program penyerahan bantuan barang-barang keperluan harian kepada golongan B40 dan ibu tunggal dari komuniti FEKRA Ulu Sepitang, Sabah. Majlis turut dihadiri Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Henry Sumagong. Membina lebih banyak projek perumahan rakyat PPR di pesisir pantai khusus kepada golongan berpendapatan rendah di DUN N68 Apas. Itu misi calon Perikatan Nasional bagi kawasan berkenaan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN N18 Inanam sebagai calon bebas yang mesra Perikatan Nasional. Beliau berhasrat membangunkan sektor pelancongan, pertanian dan industri jika berjaya menang dalam pilihan raya kali ini. Beliau yang mengadakan kempen ceramah di Kampung Tebubon percaya kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan boleh memudahkan pembangunan dalam segala aspek.
Saya akan memperbaiki lagi dan menambah baik lagi sektor-sektor kampung-kampung di mana yang saya telah membantu daripada segi pelancongan, di mana kita telah mewujudkan banyak tempat untuk homestay, tempat air terjun dan juga paragliding yang kita ada di sini. Jadi saya akan bertambah baik ataupun meneruskan daripada segi pelancongan di dalam Dun Inanam. Sekarang oleh kerana terbantut, kita tidak boleh meneruskan sebab kita dalam pembangkang. Membina lebih banyak projek perumahan rakyat BPR di pesisir pantai khusus kepada golongan berpendapatan rendah di Dun N68 Apas, itu misi calon Perikatan Nasional bagi kawasan berkenaan Dato' Nizam Abu Bakar Titingan. Katanya misi tersebut telah dilaksanakan selepas memenangi kerusi itu pada pilihan raya umum PRU ke-14 lalu. Bagaimanapun tidak dapat diteruskan selepas situasi politik di negeri ini. Katanya PPR sedia ada terletak di luar kawasan pesisir dan tidak memenuhi golongan sasar. Misi saya antaranya ialah untuk memperbanyakkan lagi perumahan rakyat. Ya, perumahan rakyat kerana saya melihat bahawa ini adalah satu keperluan yang cukup mendesak di kawasan Dun Apas yang terletak di pesisir pantai. Beliau ditemui di pusat daerah mengundi Kampung Hidayat Batu 4 Apas di Tawau. Tambahnya usaha mengurangkan masalah banjir kilat, projek rumah daif serta pembinaan prasarana bagi kemudahan belia setempat antara yang diberi tumpuan. Sementara itu, penduduk Dun Apas yang ditemui menzahirkan harapan dan keinginan untuk kawasan berkenaan. Yang kami inginkan di Batu Dua ini adalah untuk belia remaja. Untuk membangunkan di Batu Dua ini seperti untuk pekerjaan untuk budak-budak remaja di Batu Dua tempat kami ni. Kalau boleh diadakanlah macamnya kursus-kursus untuk budak-budak belia di kampung kami ni. Masih ada juga di kalangan di kawasan-kawasan Dun Apas ini yang mengalami kesulitan apabila berlakunya hujan yang lebat ya, dan juga prasarana seperti kemudahan jalan masih ada kurang. Kami berharap kerajaan ambil bantuanlah kepada ibu-ibu tunggal, orang asnaf, yang orang yang memerlukanlah gitu. Sementara itu, seorang lagi calon Kenny Chua akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun N18 Inanam sebagai calon bebas yang mesra Perikatan Nasional. Beliau berhasrat membangunkan sektor pelancongan, pertanian dan industri jika berjaya menang dalam pilihan raya kali ini. Beliau yang mengadakan kempen ceramah di Kampung Tebubon percaya kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan boleh memudahkan pembangunan dalam segala aspek. Saya akan memperbaiki lagi dan menambah baik lagi sektor-sektor kampung-kampung di mana yang saya telah membantu daripada segi pelancongan, di mana kita telah mewujudkan banyak tempat untuk homestay, tempat air terjun dan juga paragliding yang kita ada di sini. Jadi saya akan bertambah baik ataupun meneruskan daripada segi pelancongan di dalam Dun Inanam. Sekarang oleh kerana terbantut, kita tidak boleh meneruskan sebab kita dalam pembangkang. Di Dun N49 Labuk, jentera PN mempelbagaikan pendekatan berkempen bagi mendekati pengundi. Tidak hanya secara bersemuka, jelajah dari rumah ke rumah, ceramah serta kempen dengan konvoi bermotosikal turut diadakan. Calon PN Samad Jamri menjelaskan langkah itu bagi memastikan golongan muda mengenali calon baru yang diketengahkan. Di mana gerak kerja kempen pada hari ini adalah merupakan satu gerak kerja yang kita pelbagaikan, iaitu dengan cara berkonvoi dengan jentera-jentera parti
Oleh itu ianya lebih menarik minat golongan muda untuk sama-sama turut serta dalam proses berkempen di PDM Kuala Sapi pada hari ini. Beliau melakukan tinjauan mesra dengan penduduk di kampung Kuala Sapi di Beluran. Diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Kita balik ke perkembangan seterusnya. Purata gaji dan upah bulanan yang diterima pekerja di negara ini meningkat kepada RM3,224 tahun lalu berbanding RM3,087 pada 2018. Menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2019 yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia, peningkatan gaji dan upah pada 2019 lari prestasi ekonomi negara yang merekodkan pertumbuhan 4.4%. Bagi tempoh sama, bilangan penerima gaji dan upah meningkat 5% daripada 8.8 juta kepada 9.2 juta individu. Purata gaji dan upah bulanan pekerja lelaki meningkat 4.1% kepada RM3,304 dan pekerja perempuan meningkat 5% kepada RM3,108 berbanding tahun sebelumnya. Tahun ini, penularan wabak COVID-19 dijangka memberi kesan kepada gaji dan upah yang diterima pekerja dalam beberapa industri. Ini termasuk industri perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal serta industri pengangkutan dan penyimpanan. Hasrat Melaka untuk membangunkan koridor ekonomi baharu dan pelaburan berimpak tinggi Melaka Waterfront Economic Zone atau MWES mendapat sokongan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nampaknya Yang Berhormat Perdana Menteri bersetuju dengan cadangan pembangunan ini dan dia pohon pada saya supaya mengangkat kertas semua dokumentation ni diangkat sebaik yang mungkin dan dibawa dalam mesyuarat majlis fizikal negara. Jadi saya pun dah maklumkan kepada Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri saya melengkapi dan menyiapkan segala requirement yang diperlukan. Datuk Seri Sulaiman ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan kerja ke Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Melaka. Pelancaran semula ekonomi negara bencana ternyata memberi impak positif kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam perniagaan. Malah suntikan bantuan berkenaan menjadi pendorong mereka yang terlibat memulihkan semula ekonomi selain memberikan situasi menang-menang antara peniaga dan pengguna. Setelah hampir 3 bulan penjana dilaksanakan, industri kecantikan seperti permis perkhidmatan gunting dan dandanan rambut antara yang tidak terkecuali menerima manfaatnya. Pendapat kita memang bersyukurlah pihak kerajaan dapat membantu banyak subsidi-subsidi yang menjirakan dan ini akan mengurangkan kita punya beban lah. Kami mengucapkan terima kasih atas kerajaan yang memberikan kebaikan dengan penjana seperti yang disedia. Ini adalah sangat baik untuk bisnes macam kami sebab kami adalah medium range, kita kira SME.
So ini boleh menolongkan kami mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi semasa COVID-19. So ini penjana bukan saja boleh tolong bisnes kami, dia pun boleh menolong consumer dari segi kita boleh set harga yang lebih rendah, kita boleh buat servis yang bagus sebab kami ada bantuan dari kerajaan. So ini adalah untuk kebaikan juga customer kami. So win-win situation. Bagi mereka, insentif yang dilaksanakan kerajaan sememangnya langkah tepat bagi memulihkan semula ekonomi negara secara keseluruhannya. Pengurusan Ais Selangor Sdn Bhd menganjurkan program Akar Umbi sejak 13 September lalu memberi bantuan keperluan asas dan membaik pulih rumah golongan memerlukan. Menurut Ketua Komunikasi Korporat Ais Selangor, Elina Basri, program dianjurkan sepenuh ulang tahun pertama syarikat itu. Jelasnya, selain menyampaikan bantuan, program juga dapat meningkatkan semangat kesukarelawan antara kaki tangan Ais Selangor. Hari ini, golongan yang memerlukan di Kampung Selayang Baru, Gombak, Selangor dibantu. Rumah ni memang dah uzur dan kami dapat tahu dari ketua kampung tu dan memang memerlukan bantuan lah. Jadi hari ini kami datang ramai-ramai dengan pekerja Ais Selangor di region Gombak untuk membaiki rumah ni. Dan lepas ni kita akan pergi ke rumah-rumah yang lain untuk bagi makanan asas. Itu daripada program Box of Hope kami lah, yang mana kita bagi makanan keperluan asas kepada orang yang memerlukan. Penerima bantuan Nurlaila Muhammad Yusof sangat bersyukur kerana selain bantuan keperluan asas, Ais Selangor turut membantu baik pulih rumahnya yang uzur. Itu je lah, kami memang dapat bantuan. Itu je lah. Saya ucap banyak terima kasih lah kerana bagi saya bantuan. Betul lah nak cakap apa. Terima kasih banyak. Esok program Akar Umbi akan diteruskan dengan memberi bantuan kepada penduduk di projek perumahan rakyat di sekitar Lembah Kelang dan Selangor. Datuk Afifah Badrul Hamidi mengumumkan persaraan Kongres Tempim Bowling Malaysia MTBC belum terdesak untuk mencari pengganti bagi mengisi kekosongan dalam skuad elit bowling negara. Setiausaha Agung Badan Induk itu, Mardona Chok, berkata MTBC mempunyai barisan pelapis yang berkualiti dan sentiasa bersedia untuk beraksi bersama skuad elit pada bila-bila masa. Katanya tiada keperluan untuk mencari pemain lain ekoran ketiadaan aksi kompetitif sehingga penghujung tahun ini. Filling a spot is just, you are just putting a name to it. Yes, where at this current time in MTBC, our backup squad were always given the information that you have to be ready. When we call up, and elite team, they also know that they are not guaranteed a spot in any official championships. Mengisi kekosongan ini hanya perlu meletakkan nama pemain. Pada situasi sekarang di MTBC, skuad pelapis sentiasa bersedia untuk membantu pasukan. Malah, tim elit juga tahu tiada jaminan tempat dalam mana-mana kejuaraan akan datang. Ketua Jurulatih Sementara Kelantan United KUFC Nazrul Elwan Makmur mahu membawa pasukan itu layak untuk beraksi pada saingan Piala Malaysia musim ini. Berbaki 4 perlawanan Liga Premier musim ini, beliau mahu meletakkan KUFC berada di kedudukan 3 terbaik sekaligus membuka laluan kepada KUFC untuk layak ke saingan Piala Malaysia. Katanya skuad kendaliannya memiliki barisan pemain yang berkualiti dan mampu memberikan cabaran dalam baki saingan Liga Premier. Bagaimanapun, tiada perubahan ketara akan dibuat ketika ini, namun tumpuan diberikan kepada kelemahan dan usaha meningkatkan kelebihan pasukan. Nazrul Ewan dilantik sebagai Ketua Jurulatih KUFC bagi menggantikan Zahasmi Ismail yang direhatkan oleh pengurusan pasukan itu susulan prestasi pasukan itu tidak memuaskan dalam 3 perlawanan terakhir sebelum ini. Selepas 7 perlawanan, KUFC kini berada di kedudukan ke-7 carta Liga Premier dengan memperoleh 9 mata hasil daripada 3 kemenangan dan 4 kekalahan.
Berita tengah malam berakhir di sini. Terus kibarkan jalur gemilang, zahirkan semangat patriotisme dan cintakan negara. Pada masa sama, sentiasa patuh PKPP bagi membendung penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat beristirahat.